Oke, salam dan salam sejahtera, dan kita berhenti tentang SRC International kerana kita tahu Datuk Seri Najib sudah pun masuk ke penjara, dan hari ini kita beralih kepada yang mana melibatkan Yayasan Akal Budi pula, yang mana Ahmad Zahid yang berdepan dengan 47 tuduhan, iaitu 12 pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubaran wang haram membabitkan puluhan juta ringgit. Jadi apabila kita tengok kes ini, kita sebagai rakyat, walaupun saya anak muda, saya tahulah kalau kita buat yayasan ni, kebanyakan duit yayasan ni tapi banyak digunakan untuk politik ataupun kepentingan peribadi sebenarnya. Tetapi apabila on paper untuk nak bawa ke mahkamah, memang benda ini jadi terlalu rumit. Tetapi saya rasa pendakwa rakyat pun, hakim pun tahu, di dalam negara ini, di negara luar pun, bagaimana kita nak mengambil duit ni, duit rasuah ke apa semua, yayasan lah. Jadi yayasan ini kita akan gunakan, itulah sebabnya dalam kes dia kata dia bantu orang ni lah, bantu orang ni. Di sebaliknya dia beli banglo lah, beli aset di Bali lah, di Ponorogo lah. Jadi itu. Tetapi isu itu saya tidak berapa gemar. Yang saya gemar hari ini adalah apabila beliau ni suka berbohong, yang mana jelas-jelas dipertontonkan kepada rakyat. Dan di sini saya paparkan satu video ini dulu. Saya 87 tuduhan, setakat ini terbanyak dalam sejarah mahkamah di Malaysia. Saya peduli apa? Sebab saya tidak bersalah, saya tetap hadapi apa saja. Bukan saya berompak penyamun. Takkan nak samun duit sendiri, betul tak? Takkan saya nak rasuah duit sendiri, betul tak? Takkan nak pecah amanah duit sendiri, betul tak? Tanya lawyer saya kat belakang tu. Ini bukan duit rakyat, bukan duit pembayar cukai, bukannya duit daripada kerajaan. Yayasan saya sendirilah. Ini bukan Yayasan Tun Razak ke, Yayasan Bel Rakyat ke, Yayasan Gambir ke, Yayasan Paguh ke. Ini buat masjid, buat surau, buat mahat hafiz, buat rumah anak yatim. Tangan kanan beri, tangan kiri tak perlu tahu. Itu pada prinsip saya. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Muhid ya Rahim ya Wadud ya fa'alu liman yurid aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman syi'a. Antara halal dan haram itu very clear, crystal clear. Antara pemisahnya dia panggil the grey area is very thin. Dia punya garis pemisahnya terlalu kecil. Yang itu pun kita ambil kira. Tiba-tiba orang yang buat macam-macam ketika jadi menteri besar, ketika jadi menteri, ketika jadi PM, tak kena pula tu. Dia kata bersih, sebersih-bersihnya. Yang kita buat amal. Okey, apabila beliau mengatakan duit itu duit beliau sendiri, dan akhirnya didakwa, takkanlah saya nak seleweng, takkanlah saya nak menipu duit sendiri. Yayasan Akal Budi adalah tempat dia meletak duit yang diambil. Yang kita tengok dia kata daripada company ni lah bagi dia berapa juta. Itu bukan duit dia. Duit yang derma ke itu pun, kalau derma pun bukan duit dia. Tetapi dia kata duit dia. Nampak tak pembohongan dan putar belitnya Presiden UMNO ni. Jadi inikah seorang tokoh yang kita nak menjadikan sebagai Perdana Menteri negara kita ini? Itu adalah satu contoh yang tidak baik. Dan beliau memainkan, apabila kita lihat di belakang video itu tadi, seolah-olah menggunakan agama untuk beliau nak melihat yang mana yang tegak, yang mana yang lurus. Tak payah. Semua orang dalam dunia ni ada agama, yang mana orang boleh fikir salah dan betul. Keputusan mahkamah itulah jelas. Jadi, cerita pokoknya hari ini, kalau betul, buktikan di mahkamah. Dan saya percaya, kes beliau ini juga akan sama seperti Datuk Seri Najib. Dan satu hal yang kita nampak pembohongan nyata, apabila tahun 2015, 22 Ogos tahun 2015, beliau dengan jelas mengatakan, waktu itu beliau sebagai timbalan Perdana Menteri, dengan jelas beliau mengatakan bahawa mengesahkan secara pribadi sudah bertemu wakil keluarga dari Asia Barat yang menderma RM2.6 bilion kepada Datuk Seri Najib. Zahid berkata
dalam pertemuan itu, wakil keluarga terbabit menjelaskan Malaysia bukan satu-satunya negara yang menerima dana berkenaan. Sebaliknya, keluarga berkenaan memaklumkan turut memberikan dana itu kepada negara lain. Dan dia berkata, saya berjumpa dengan ketua pegawai pelaburan daripada penderma serta pemegang amanah keluarga berkenaan. Tidak perlu saya sebut nama, tetapi saya bertanya kepada dana itu didermakan. Bertanya kenapa dana itu didermakan kepada Malaysia. Pihak itu memaklumkan Malaysia bukan satu-satunya negara yang menerima dana itu, tetapi juga negara Islam lain, kata Zahid. Kita berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Seri Gading di Parit Raja Batu Pahat, Johor Bahru. Jadi, pembohongan-pembohongan seperti ini akan sentiasa diungkit oleh rakyat. Yang mana hari ini, kemana wakil yang melibatkan Raja Arab Saudi ataupun yang mana kita tahu penderma ni tidak pernah muncul sehingga Datuk Seri Najib itu sendiri masuk ke dalam penjara. Dan di sini adalah satu pembohongan jelas yang dibuat oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang memimpin parti yang bakal juga boleh menjadi Perdana Menteri negara kita ini. Apakah kita rakyat merasakan bahawa perlu kita menyokong orang seperti ini? Kalau saya sebagai rakyat, saya lihat bahawa saya akan nilai pemimpin saya. Kenapa mereka perlu berbohong seperti ini? Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku di sini, pihak pendakwaan berjaya membuktikan Zahid Hamidi telah menyelewengkan RM31 juta kononnya untuk memanfaatkan golongan miskin. Hakikatnya tiada satu sen pun sampai ke tangan golongan miskin. Yang kedua, Zahid telah menerima rasuah berjumlah 17 juta dan RM4.25 juta. Itu dah jelas Zahid telah menerima wang hasil kegiatan haram berjumlah RM65 juta. Bahawa Yayasan Akal Budi hanya ditubuhkan supaya Zahid boleh menyucikan wang haram tersebut, mengelak daripada dicukaikan dan mengelak dari dikesan oleh pihak berkuasa. Itu sebenarnya. Jadi apa yang saya sebagai rakyat lihat, kalau Datuk Seri Najib, kalau Datuk Seri Zahid tidak berjaya untuk menunjukkan bukti bahawa wakil daripada keluarga daripada Asia Barat ataupun yang top di negara kita ini, iaitu derma daripada Raja Arab ni, kepada kita rakyat, maka saya rasa wajarlah kalau hakim melihat isu-isu ini dan dipertimbangkan agar beliau ini bolehlah kita juga bagi dia bertemu dengan Datuk Seri Najib di penjara Sungai Buloh tu, kerana dia suka berbohong kepada rakyat. Tapi walaon percaya dengan isu ini, yang mana kita ni sebagai rakyat melihat bahawa pembohongannya terlalu banyak. Dan apa yang dia katakan duit beliau sendiri yang kita lihat dalam video itu tadi, duit dia apa? Duit daripada derma orang. Itu yang saya kata, menerima dana berapa banyak ni? 17 juta, 4.25 juta. Memang dia akan masuk ke akaun Akal Budi. Jadi dia cucikan duit dalam akaun Akal Budi ini, akhirnya dia pakai balik lah. Bahasa mudahnya kalau rakyat yang tidak faham, banyak orang tak faham ni, penyucian duit dalam yayasan ni. Yayasan ni umpamanya kita buat NGO lah. Senang bahasanya NGO. Kalau di kampung-kampung tu orang daftarkan NGO. Itu untuk yang skala kecil. Kalau yang skala besar namanya yayasan. Okey, kawan-kawan, saya biasa ceritakan. Yayasan ini tadi, dia yang macam NGO ni, apabila kita ambil derma ataupun ambil duit daripada orang politik ataupun korporat ataupun kapitalis yang besar ni, yang biasanya kalau NGO dia gunakan ambil duit daripada YB, daripada kerajaan apakah, dia tidak boleh pakai nama sendiri. Dia akan pakai nama NGO tu lah. Jadi apabila duit masuk ke dalam NGO, siapa yang jadi, kalau NGO yang kita tubuh ni tadi lah, siapa yang jadi dia punya untuk ambil duit ni, bendahari contohnya. Bendahari itu dia dapat, dia yang ada yang terlibat dalam akaun banknya tadi, maka dia boleh keluarkan duit. Jadi benda ni dia pusing sama juga. Yayasan Akal Budi ini
Datuk Seri Zahid Hamidi tidak akan keluar duit itu. Yang akan keluarkan duit ini, kalau amount yang begitu besar, dia akan menggunakan benda-benda yang besar lah. Contohnya nak bantu orang miskin. Dia akan pergi bantu orang miskin tuh, dia akan keluarkan dana itu contohnya 1 juta. Tetapi dia pergi bantu orang miskin tuh mungkin 100.000 ataupun 200.000. Yang 800 tuh dia ambil. Dan dia punya ledger, apa semua, dia akan buat lah. Tentang kerja ini, kerja itu nih. Tapi hakikatnya itu adalah untuk dia mencucikan duit, untuk membersihkan duit. Ini juga salah satu daripada cara money laundering yang dibuat. Jadi itulah penjelasan saya berkenaan dengan isu akal budi ini, yang akalnya begitu panjang, akhirnya dia menipu orang sebenarnya. Ini adalah jelas, tak payah Zahid Hamidi nak pusing-pusing lah. Dekat dalam mahkamah, kalau beliau boleh pusing ini, tak apa. Peguam pun tahu, hakim pun tahu. Cuma kita nak on papernya, itu ada bukti. Jadi beliau didakwa atas isu ini. Memang benda ini kalau kita lihat realiti sudah salah. Tetapi macam kes Zahid jugalah. Kes Najib jugalah. Kalau tanpa benda yang kukuh, kita susah lah nak dakwa. Jadi macam itulah dia punya Alkisah. So, apa yang berlaku ni juga, kita lihat hal yang sama. Dan apabila nak penghakiman ataupun pendakwa nak membuat kes ini selesai, dia bukan begitu mudah. Sebab tu mengambil waktu yang begitu lama. Dan saya percaya Datuk Seri Zahid Hamidi juga selaku Presiden UMNO, kalau macam ni lah caranya, dia juga akan bertemu dengan Datuk Seri Najib di depan pintu penjara. Eloklah dua-dua orang duduk dalam tu. Kerana rakyat dah bosan. Satu kes tadi yang kawan saya telefon saya yang melibatkan jalan raya di Sarawak, saya ada dalam tu, mereka ada ceritakan, yang melibatkan Kementerian Pertahanan, yang ini adalah membabikan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid, yang waktu itu Menteri Pertahanan, dan juga melibatkan Perdana Menteri waktu itu Datuk Seri Najib. Perkara ini dia suruh saya bangkitkan ataupun buka, tetapi saya belum buka. Saya ingat saudara Rafizi Lamli lebih arif tentang ini, dan saya rasa perkara ini juga melibatkan Presiden UMNO ini, yang mana melibatkan duit begitu besar, yang mana dia menggunakan jentera daripada Angkatan Tentera Malaysia untuk membuat jalan itu. Dan akhirnya dia klaim melalui proses yang lain. Ini yang saya ni, tapi saya belum membongkar keseluruhannya. Saya harap benda ini ada kawan-kawan saya yang lain untuk membantu dalam membongkar isu ini. Kerana beliau merasakan bahawa diri beliau seorang yang suci. Mana datang duit berjuta-juta, berbilion-bilion ni daripada pembisnes apa ni, Presiden UMNO ni. Jangan bohong lah. Kalau dia kata duit dia ada, Tun tu yang dah menjadi Perdana Menteri begitu lama pun tak sekaya mereka ni. Jadi pembohongan mereka ni dah nyata bahawa jelaslah mereka ada korupsi. Tapi kerana isunya akaun di pesisir pantai lah, offshore account lah, so macam-macam, susahlah kita nak ni. Tetapi saya yakin kalau Pakatan Harapan diberi mandat, puak-puak ini saya rasa ditambah lagi dengan adanya saudara Rafizi Lamli dalam kita punya pentadbiran waktu itu, saya rasa memang habislah mereka-mereka yang suka rasuhan ni. Itulah harapan saya. So itulah pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.